Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua berada dalam keadaan yang sihat dan selamat, insya-Allah. Pada bulan lepas, pada sesi yang sebelum ini, tajuk yang kita telah bincangkan adalah khusus tentang Al-Quran dan sains moden. Sekali lagi saya ulang, Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran tidaklah kita lihat sebagai buku sains moden, tidak. Tetapi wahyu, panduan hidup untuk semua manusia. Namun begitu, dalam Al-Quran ada mengandungi ayat-ayat yang berkaitan dengan penemuan-penemuan sains moden, dan ada antara ayat-ayat itu dia sebenarnya melangkaui zaman di mana Al-Quran itu turun sendiri, dan ianya lebih membawa makna kepada kita pada zaman pada hari ini dengan adanya kemajuan-kemajuan sains dan teknologi pada zaman sekarang ini. Antara contoh saja sebagai satu ulang kaji untuk sesi yang sebelum ini, dalam Al-Quran antara ayat-ayat yang terkandung adalah yang berkaitan dengan Big Bang, iaitu dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat nombor 30, bagaimana matahari dan bulan beredar pada orbitnya masing-masing. Surah Yasin surah 36 ayat nombor 40, matahari itu sendiri dalam orbit tu ia berputar pada faksinya. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat nombor 33. Kalau kita lihat bumi kita sendiri, diberikan gambaran bumi kita adalah bulat di dalam surah Az-Zumar surah nombor 39 ayat nombor 5, surah Luqman surah 31 ayat 29, surah Naziat surah 79 ayat nombor 30. Bagaimana gunung ganang menstabilkan bumi kita, surah Al-Anbiya surah 21 ayat nombor 31. Malah dalam Quran menyebut gunung ganang ini sebagai pasak di dalam surah An-Naba surah 78 ayat 6 dan 7. Gambaran di mana cap jari kita tak ada yang sama di dalam surah An-Nisa surah nombor, ataupun kita ambil surah Kiamat surah 75 ayat 3 dan 4. Kalau kita lihat tentang kejadian embriologi juga disebut dalam surah Mukminun surah 23 ayat nombor 14. Dua lautan yang bertemu tetapi tidak dapat bercampur, seolah-olah ada penghalang di tengah-tengah. Disebut dalam surah Ar-Rahman surah 55 ayat 19 dan 20. Maksud saya, kita boleh sambung satu. Ada beratus-ratus ayat dalam Al-Quran memberikan gambaran penemuan-penemuan sains moden. Ada antara ayat-ayat ini adalah dari segi kita nak sebut tu, dia tidak spesifik, tetapi boleh bermakna seperti itu. Tapi ada juga ayat-ayat yang agak spesifik, agak jelas. Jadi bila kita lihat secara keseluruhan, mustahil Al-Quran ini adalah karangan manusia. Tidak ada manusia dapat mengarang ayat-ayat Quran seperti ini 1400 tahun yang lalu. Malah di dalam Al-Quran sendiri, dalam surah An-Nisa surah nombor 4 ayat nombor 82, Allah Subhanahu wa taala mencabar kita. Tidakkah mereka memikirkan sekiranya Al-Quran bukan dari Allah Subhanahu wa taala, nescaya kamu akan dapati ada banyak perselisihan di dalam Al-Quran. Dan sudah 1400 tahun Al-Quran diturunkan kepada kita, dan bila kita kaji satu persatu, tidak ada satu pun perselisihan di dalam Al-Quran. Subhanallah. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buka dalam internet sebagai contoh, ada tuduhan-tuduhan
Dalam Al-Quran terdapat canggahan-percanggahan, ada perselisihan-perselisihan, ada tuduhan demi tuduhan. Tapi semua ini dapat dijawab bila kita mengkaji Quran dengan konteksnya, dengan maksud ayat yang sebenarnya. Tidak ada satu pun perselisihan di dalam Al-Quran. Ini secara ringkas, saya ringkaskan apa yang kita bincang pada sesi sebelum ini. Hari ini kita nak bawa perbincangan kita ni lebih tinggi lagi. Bagaimana kalau kita berjumpa dengan atheist? Kita berjumpa dengan agnostik yang tak ada agama, tak percaya pada Tuhan sebagai contoh. Macam atheist. Dia tak ada agama dan dia pun tak percaya Tuhan. Itu atheist. Kalau agnostik, dia tak ada agama, tapi dia tak pasti Tuhan ada atau tak ada. Dia tak pasti. Dia macam ragu-ragu. Mungkin ada, mungkin tak ada. Mungkin ada satu kuasa dan sebagainya. Itu kita sebut agnostik, macam free thinker sikit. Jadi biasanya kalau macam atheist ataupun agnostik, apa yang mereka pegang kebiasaannya adalah sains dan logik. Kalau kita berdepan dengan saintis lah katakan, bagaimana kita nak berbincang dengan saintis? Kalau kita berjumpa dengan saintis, kita terus cakap Al-Quran sebut begini, Al-Quran sebut begitu, hadis Nabi SAW mengatakan begini, dia akan terus tolak, dia akan terus reject apa yang kita nak sampaikan. Saya tak kata kita jangan guna Quran atau hadis. Kita guna Quran dengan hadis. Tapi bagaimana kita nak menang perbincangan mereka dengan mereka, menang keyakinan mereka. Bagaimana kita nak menang keyakinan mereka supaya perbincangan kita membuahkan hasil yang lebih positif. So kita berdepan dengan saintis. Dan saya nak bagi contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebab mungkin ada antara anda akan berfikir, Brother Shah, saya bukan saintis, macam mana saya nak berdakwah dengan mereka? Okey, jawapan yang saya berikan, walaupun saya daripada aliran sains dahulu, tapi saya pun bukan saintis, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak anggap diri saya saintis. Tapi saya suka belajar. Saya suka belajar dengan pelbagai guru-guru yang kita belajar. Dan antara apa yang saya nak bincang pada hari ini adalah dengan beberapa tokoh-tokoh guru. Salah seorang daripadanya yang sangat saya kagumi dan juga saya rasa rindu adalah dengan arwah Profesor Dr. Muhammad Al-Mahdi. Beliau merupakan seorang warga negara Amerika, American scientist dan juga clinical psychologist. Beliau semasa buat PhD yang keempat, PhD nombor 4. Separuh jalan dia berhenti belajar. Dia berhenti belajar sebab dia lihat belajar di universiti terlalu perlahan bagi dia, terlalu slow. So dia lebih suka pergi belajar sendiri. Dia beli buku-buku semua, dia akan pergi tempat yang terpencil, dia akan belajar. Lepas tu bila bekalan makanan dah habis kat apa macam 6 bulan macam tu, dia keluar balik, pergi dekat bandar, beli ambil makanan semua, bekalan semua. Lepas tu beli buku-buku baru, dia kaji, dia baca. Dan kemudian doktor kata dia ada kanser. Dia ada kanser dan doktor bagi dia masa 3 bulan untuk hidup. Dan masa itu dia rasa dia ada banyak ilmu yang dia perlu kongsi, dan dia kumpulkan dalam 10 orang menjadi student dia, dan dia ajar ilmu yang ada pada diri dia. Dan Alhamdulillah saya salah seorang daripada student yang terpilih pada masa itu. Alhamdulillah. Terus terang saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, dia mengajar 2 minggu pertama saya tak faham pun dia cakap apa. Memang tak faham. Lepas habis kelas, ini intensif ya, kita belajar. Intensif kita belajar. Habis kelas, saya tak balik dulu. Saya akan jumpa dia sebab nak tanya, tak faham. Dia explain pun masih tak faham. Masih tak faham. Tapi selepas seminggu, baru mula nampak gambaran dia. Lepas tu bila 2 minggu, baru mula faham. Dan bila mula faham, merasai kemanisan ilmu itu sendiri. Manisnya ilmu yang kita dapat, subhanallah. Dan kita dapat satu persatu ilmu yang kita dapat. Dan ini merupakan salah satu ya anjakan paradigma dalam pemikiran saya sendiri.
menjadikan saya lebih objektif dalam melihat sesuatu perkara. Alhamdulillah, ini banyak membantu saya dalam usaha dakwah. Sekarang kerana masa kita tak cukup, yang saya cuba nak bawa sekarang ini dah 8-5 minit dah. Okey, yang saya nak cuba bawa ni ada 4 perkara, 4 topik besar. Setiap satu tu berjam-jam kita boleh bincang, setiap satu. Yang pertama, evolution theory. Yang kedua, general theory of relativity. Yang ketiga, special theory of relativity daripada Einstein. Dan yang keempat adalah intelligent design. 4 perkara kita nak bawa. Selalu orang bagi tahu kita, sains kata Tuhan tak wujud, sains kata Tuhan tak wujud. Itu juga pegangan saya dulu. Sebelum saya masuk Islam, saya lebih sebagai agnostik. Tapi kalau orang suruh isi borang, saya akan letak dalam borang tu saya beragama Hindu. Tapi realitinya tak pasti Tuhan ni ada ke tak ada, tak pasti. Dan saya lebih kepada sains, dan pada pahaman saya, sains kata Tuhan tak wujud. Itu pahaman saya dulu. Tetapi hari ini bila kita mengkaji sains, terbalik sebenarnya. Lagi kita mendalami sains, lagi sains menunjukkan kewujudan Tuhan. Ini saya bagi contoh, kita direct to the point. Pengalaman, saya bagi pengalaman saya bila jumpa dengan saintis-saintis ataupun etis ni. Soalan yang mereka biasa tanya adalah, do you have proof God exists? Boleh awak buktikan Tuhan wujud? Sebab kami dalam dunia sains, kami perlukan bukti. Kalau tuan-tuan di tempat saya, apa anda jawab? Okey, kalau saya sekarang ni, saya akan tanya dia balik. Sebelum saya jawab soalan anda, saya akan jawab. Tapi sebelum saya jawab soalan anda, saya nak tanya dulu. Awak ada bukti Tuhan tidak wujud? Do you have proof God does not exist? Boleh faham maksud saya? Saya direct to the point ya. Tak ada bukti. Tuan-tuan, tidak ada bukti yang mereka boleh bagi bukti tangible, bukti confirm 100% Tuhan tak wujud. Tak ada bukti. Mereka akan lontarkan soalan, kalau Tuhan ada, kenapa berlaku kesengsaraan? Kalau Tuhan tu maha pengasih, maha penyayang, dan kenapa ada neraka sebagai contoh? Dia akan bagi lontarkan soalan, tapi dia tak boleh bagi bukti Tuhan tak wujud. So saya nak bagi tahu, tak ada bukti Tuhan tidak wujud. Paling kuat yang biasa mereka akan explain Tuhan tak wujud, ada antara mereka tu, mereka akan gunakan evolution theory, Darwinism, untuk mengatakan Tuhan tidak wujud. Boleh ke saya lihat berapa ramai antara tuan-tuan dan puan-puan ada mempelajari Darwinism ataupun evolution theory, yang ada belajar evolution theory ataupun tahulah pasal evolution theory? Boleh angkat tangan sikit? Okey. Kalau saya salah cakap, tegur saya balik. Saya minta tegur saya balik, sebab saya bukan saintis. Dan apa yang saya nak share adalah apa yang saya belajar daripada pakar-pakar yang mahir dalam bidang masing-masing. Okey, sekarang tentang evolution, cara ringkas saja. Yang pertama sekali, evolution ni dia akan kata there was a, mula-mula ada sel yang pertama, sel yang mula sekali. Okey, the primary cell, the first cell, the protocell. Dan daripada protocell tu dia berevolusi, dia sel tunggal yang primitif, berevolusi menjadi lebih kompleks, tapi masih lagi kompleks, masih lagi primitif, masih lagi single cell. Dia berevolusi, masih lagi primitif, tapi lebih kompleks sebagai contoh. Dan akhirnya daripada single cell dia menjadi multi cell, menjadi algae, menjadi ikan, menjadi amfibia, menjadi reptilia, ada jadi mamalia, ada jadi burung. Daripada satu spesies nak berevolusi kepada spesies yang lain mengambil masa jutaan tahun. Ini secara ringkas. Sekarang bagi mereka yang pegang kepada evolution theory, soalan yang saya nak tanya kepada anda ialah, boleh bagi bukti, nak minta bukti ya, bukan teori. Teori lain, hipotesis lain.
Bila kita kata bukti itu fakta, fakta tu adalah bukti yang memang terbukti. Kita nak minta bukti bagaimana sel yang pertama terjadi, the protocell. How did the protocell happen? Biasanya dia akan sebut tentang Miller's experiment, tetapi telah dibubarkan dalam tahun 50-an sebenarnya. Okey, dari segi bukti mereka tak boleh nak explain macam mana the first cell come into being, tak dapat. Saya bagi ringkas lah, saya bagi simple saja sebab masa kita pun terhad, saya bagi simple. Untuk benda yang hidup, dalam benda yang hidup dia mengandungi molekul protein molecules. Dan molekul protein adalah sangat kompleks, sangat rumit. Okay, the molecule protein is very complex. Kalau kita nak buat satu molekul protein dalam makmal, kita nak buat satu protein molekul, kita memerlukan lebih daripada 100 enzim protein untuk mensintesiskan satu molekul protein tadi. Saya ulang dalam bahasa Inggeris. If you want to create one protein molecule in the laboratory, for example, you would need actually about 300 over 1000, but I'm just saying more than 100 protein enzymes. Normally you will need more than 300 protein enzymes. Okay, but I'm just saying more than 100 protein enzymes to synthesize that one protein molecule. Not to mention it must be right-handed, peptide bonding and other features that must also happen. Now my question is, how did the first protein molecule in the whole of universe come into being? Dalam seluruh alam semesta ini, bagaimanakah molekul protein yang pertama terjadi? Sebab nak jadikan satu molekul protein, kita perlukan lebih daripada 100 enzim protein. Pendek kata, nak buat protein, kita perlukan protein. Kalau anda nak kata by chance, protein sudah pun wujud. Tapi soalan saya adalah bagaimana the first molecule protein come into being. Tak boleh. Ia mesti dijadikan. It must be created. It must be made. It must be produced. So if it is created, then who is the creator of the protein molecule? If it is made, then who is the maker? If it is produced, then who is the producer of the protein molecule? Boleh faham maksud saya? Kalau nak percaya kepada evolution theory pun, kita perlu percaya yang protein molekul ini dijadikan. Ini belum lagi saya bincang tentang the mechanism of evolution. What is the mechanism of evolution? Biasanya jawapan yang mereka beri adalah natural selection dan juga mutation. Betul? Betul ya? Natural selection tidak menukar satu spesies pada spesies yang lain. Tidak. Natural selection adalah umpama singa mengejar rusa-rusa. Rusa yang paling lemah akan jadi mangsa. Tapi ia tidak mengubah rusa tadi menjadi spesies yang lain. Tak ada. Mungkin ia akan jadikan rusa berlari semakin laju. Itu dia. Maka dia kata mutation. Tapi 99% mutasi membawa kepada kebinasaan. 99% of the mutation are harmful. 1% are neutral. Neutral bukan berarti ada penambahbaikan. Neutral berarti tidak ada perubahan. Umpama kalau berlaku gempa bumi, 99% bangunan mengalami kerosakan. 1% tak ada perubahan. Bukan ada penambahbaikan pada bangunan tadi. Dan ada antara saintis-saintis yang disebut sebagai pro kepada evolution teori sendiri mengatakan dan mengakui kalau kita kata mutasi ini menghasilkan dengan satu penambahbaikan dan sebagainya adalah umpama kalau kita tembak mesin gun pada bonet kereta,
dan enjin itu bertukar menjadi enjin yang high performance sebagai contoh. Boleh faham maksud saya? Ini belum lagi kita nak cerita tentang fosil. Sebab hari ini kita ada lebih daripada 350 juta fosil. Dan fosil-fosil ini semua menunjukkan spesies yang sempurna. Tidak ada spesies perantaraan. Sebab daripada satu spesies berevolusi pada spesies yang lain ambil masa jutaan tahun. So kita tak dapat spesies-spesies yang perantaraan tadi. Jadi saya bagi ringkas saja tentang evolution theory. Namun begitu, evolution theory bukan bererti bahawa manusia berasal daripada monyet. No. Evolution tak cakap begitu. Evolution kata man and chimpanzee, they come from a common ancestor. Boleh faham ya? Dia tak kata man are from chimpanzee. Tak, dia tak kata begitu. Dia kata man and chimpanzee, they come from a common ancestor. Boleh faham ya? Okey, itu evolution. Saya bagi ringkas. Sekarang tentang general theory of relativity. Einstein adalah manusia pertama yang menemui bahawa alam semesta kita bukannya statik, alam semesta kita adalah berkembang. Dan secara ringkas, kerana masa tak berapa bergizikan, saya pergi direct to the point. Okey, pada awalnya Einstein tidak mengaku, dia tak mengaku yang alam kita sedang berkembang. Dia mengatakan alam kita adalah statik dengan meletakkan satu astronomical constant dalam formula dia. Dan kemudian ada saintis lain iaitu Edwin Hubble sebagai contoh pada 1929 menggunakan teropong yang besar pada zaman itu. Dia menemui secara tidak sengaja alam kita adalah semakin berkembang melalui redshift. Bahawa bintang-bintang ni semakin jauh daripada bumi. Dan kemudian menemui bahawa galaksi dengan galaksi pun semakin jauh antara satu sama lain. Dan Einstein pun mengaku betul dalam penemuan dia pun didapati alam kita bukan statik tapi alam kita sedang berkembang. Dan ada juga saintis-saintis lain menemui the background radiation temperature of the universe menunjukkan bahawa alam semesta kita bukannya statik tapi alam semesta kita sedang berkembang. It is expanding. Sekarang there's a necessary logical implication when you say the universe is expanding by time. Because if you go back into time, if you reverse the time, for example, the universe would be shrinking. And if you go far back into time, the universe would come to a point of singularity. At the point of singularity, before the point of singularity, yes, point of singularity, sebelum tu, kata fizik, there is no time, no space, no matter. Space does not exist, not even empty space. Time does not exist. Okay, no time, no space, no matter. Doesn't exist. Itu kata saintis. Dan kemudian pada point of singularity berlakulah satu letusan yang begitu hebat. Very high energy. Dia sebenarnya bukan Big Bang. Dia sepatutnya adalah high expansion, big expansion. Sebab kita punya bumi ni bila berlaku letusan itu semuanya tersusun sistematik. Tapi kalau kita kata bang, letupan tu random. Tapi alam kita ni dia bukan random tau. Kalau random hancur. Dia minute precision. Subhanallah. So there is no time, there is no space, there is no matter by the point of singularity. At the point of singularity, no time, no space, no matter, and then the big energy, the big expansion happens. Now the question is, today in our observable universe, which is actually about 14 billion light years radius, in our observable universe, scientists estimate there are about 100 billion galaxies. Each galaxy has about 100 billion stars. So in short, in our observable universe, scientists estimate there are around 10,000 billion stars. 10,000 billion bintang. Kita letak 10 diikuti oleh 21 kali 0000. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan?
Tuan-tuan dan puan-puan, cuba lihat kuku jari kita masing-masing. Kuku kita, cuba tengok kuku kita. Pada kuku kita ni ada berapa banyak atom, ada berapa banyak set atomic particle. Saya tak pasti, mungkin berbilion, mungkin trilion. Badan kita ada berapa banyak atom. Bumi kita besar ke tak besar? Seluruh bumi ni besar. Kalau campur bumi ni dengan semua planet-planet, dengan matahari kita, kita gabungkan, besar itu. Itu baru satu bintang. Dan matahari adalah bintang yang kerdil, a dwarf. Sekarang kita cerita pasal 10,000 bilion bintang from the point of singularity. Soalan, who can make the whole universe from the point of singularity? There is no time, no space, no matter. So who can make the whole universe from without time, without space, without matter? God. Betul? My question now is, who else other than God? Anybody? Anybody? So the necessary logical implication is, it points to the direction God exists. Masa dah nak habis dah, tuan-tuan dan puan-puan. Tak sempat nak masuk special theory of relativity, a study of photons of electromagnetic radiation, ataupun cara ringkas. Ya, sila. Sekarang ni 8.25 kan? 8.40. Saya tahu. Masa tak panjang sangat. Nak cerita masuk foton pula sekarang. Saya cerita foton sikit je. Sebab dia sebenarnya setiap tajuk ni akan makan masa beberapa jam. Tapi saya just nak berikan gambaran saja. Sekarang ni bila kita kaji tentang special theory of relativity ataupun photons electromagnetic radiation, ataupun kita panggil photon saja. Bila kita nak bincang tentang photon ni memang very special. It can also be wave, it can also be particle. It is both. Now when you speak about photons, for example, okay, the first thing, photons, okay, is the spectrum of light. Macam cahaya lampu, X-ray, radio wave, microwave sebagai contoh. Sekarang ni, okey, di mana kita nak mula? Okey, yang pertama sekali, foton bergerak pada kelajuan cahaya, iaitu 186,000 batu sesaat ataupun 300,000 kilometer sesaat. Itu kelajuan foton. Dan kalau ikut hukum fizik setakat ini, tidak ada apa-apa jiring yang boleh bergerak lebih laju daripada kelajuan foton. Jiring matter do not travel faster than the speed of light. And the speed of light is about 186,000 miles per second or 300,000 kilometer per second. Itu yang pertama. Dan cara ringkas, okey, secara ringkas, bila kita kaji tentang foton, kita dapati sebenarnya foton tidaklah wujud di dalam alam fizikal kita. Tetapi foton wujud daripada satu alam ataupun dimensi yang lain. Sebab untuk sesuatu wujud dalam alam fizikal kita, dimensi fizikal kita, ia mesti memenuhi 3 kriteria penting. Yang pertama, ia mesti berada dalam aliran masa. It must be in the flow of time. Yang kedua, ia mesti mempunyai isi padu, volume, dan yang ketiganya, ia mesti ada jisim ataupun mass. 3 kriteria. Okey, sekarang foton bergerak pada kelajuan cahaya. Dan kalau ikut pada hukum fizik, apabila sesuatu bergerak semakin laju, lebih-lebih lagi bila dia menghampiri kelajuan cahaya, masa menjadi semakin perlahan. Pada kelajuan cahaya, masa menjadi kosong, sifar. At the speed of light, time becomes zero. When something is moving fast, approaching the speed of light, time becomes slow down. Boleh faham ya?
Tapi at the speed of light, it becomes zero. Saya bagi contoh. Ini relatif ya, relatif. Kalau sekarang kita berdiri di bumi, dan kemudian kita ada energy patches, photons daripada matahari, from the sun coming down to earth. Kita tengok pada masa kita, contohnya daripada matahari nak sampai ke bumi kita, dia akan mengambil masa lebih kurang 8 minit 15 saat, lebih kurang 8.25 minutes. Tetapi kalau ini relatif ya, tapi kalau sekarang saya adalah foton, I'm the energy, saya adalah foton tadi, dan saya pakai jam sebagai contoh, dan daripada matahari saya bergerak pada kelajuan cahaya sampai ke bumi, agak-agak berapa lama masa yang diambil? Kosong. Zero time. Ini disebut relativity. Boleh faham maksud saya? At the speed of light, time becomes zero. Dan yang keduanya, apabila sesuatu benda, katakanlah kita ambil contoh handphone inilah contoh, bergerak, bergerak menghampiri kelajuan cahaya, dimensi arah mana ia sedang bergerak akan menjadi semakin pendek. Dan pada kelajuan cahaya, dimensi tersebut menjadi kosong. Contohnya kalau handphone ni bergerak begini, menghampiri kelajuan cahaya, dia akan jadi semakin pendek. Dan pada kelajuan cahaya, apa yang berlaku? Bagaimana kita kira isi padu? Lebar kali panjang kali tinggi, betul? Kalau salah satu daripada ni adalah kosong, berapa jumlah dia? Jadi kosong terus. Boleh faham maksud saya? Dan kita ambil kriteria ketiga, jisim, mass. Apabila sesuatu bergerak semakin laju dan semakin laju, jisimnya akan bertambah, impactnya, momentumnya bertambah. Sebagai contoh, kalau saya ada peluru hidup, saya ambil peluru ini, saya baling dekat seorang lelaki, apa akan berlaku? Peluru tu kena betul-betul bahagian jantung dekat dada ni. Apa berlaku pada dia? Tak ada apa-apa. Mungkin digatal, digaru aja. Tapi kalau peluru yang sama, saya gunakan pistol dan saya tembak dekat lelaki tu, puk kena dekat jantung, mati dia. Sebab bila semakin laju, impak dia, momentum dia tu semakin besar. Semakin laju, semakin besar. Boleh faham maksud saya? Kita ambil contoh lain. Kalau saya ambil 5 kg air dalam plastik, dan plastik ada 5 kg air, saya letak betul-betul atas kepala seseorang dan saya lepaskan. Apa yang berlaku? Pak. Kalau plastik itu pecah, basahlah dia, lenjun. Tapi kalau 5 kg air ni dalam plastik, kalau saya panjat katakanlah KLCC, bumbung KLCC, dan saya lepaskan, dan bila dia jatuh ke bawah, dia semakin laju, dia gathers the momentum, kena pada kepala orang yang ada dekat bawah, hancur dia. So sekarang foton, kalau ia ada jisim, kalau foton ada jisim, semakin laju ia bergerak, impaknya jisim tadi tu, momentumnya akan semakin bertambah. Dan pada kelajuan cahaya, tak kiralah jisimnya kecil macam mana pun, pada kelajuan cahaya, jisim tadi, momentum tadi akan menjadi infinite. Dan foton bergerak pada kelajuan cahaya. Kalau foton mengandungi mass, mengandungi jisim, dan ia bergerak pada kelajuan cahaya dalam seluruh alam semesta ini, maka seluruh alam ni akan jadi macam smashed potato lah. Pendek kata, foton tidak wujud dalam alam fizikal kita, tapi foton boleh berinteraksi dengan alam kita. Kita pasang lampu, jadi terang. Kita berdiri di bawah cahaya matahari, kita rasa panas. Dengan lain perkataan, tuan-tuan dan perempuan, hari ini dengan sedikit ilmu yang Allah berikan kepada manusia melalui sains yang kita belajar ini, membuktikan alam fizikal kita bukanlah satu-satunya alam yang mutlak. Terdapat alam lain. Terdapat alam-alam lain. Boleh faham maksud saya? Sebagai orang Islam, kita tak ada masalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. The Lord, the cherisher, the sustainer of the world. So dalam Islam kita tahu ada banyak alam, termasuk alam gaib dan sebagainya. Pendekkan cerita, hari ini Allah SWT mengizinkan manusia untuk melihat ada alam selain daripada alam fizikal. Dan bila kita mengkaji tentang foton ini secara ringkas, semakin membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. It's more of a direct proof. Cuma saya tak nak sambung perbincangan ini sebab saya tak nak perbincangan kita tergantung nanti. Boleh faham maksud saya ke? Boleh faham maksud saya? Okey, yang keempat secara ringkas kita sebut tentang intelligent design. Hari ini bila saintis mengkaji tentang alam kita, dia dapati bahawa alam kita is not random sebenarnya. There is a design to it. Kalau kita lihat di mana-mana pun kejadian kita, terdapat design. Kita ambil contoh, satu galaksi ada 100 bilion bintang-bintang di dalamnya, dan galaksi yang lain pun ada 100 bilion bintang-bintang, dan setiap bintang-bintang ni ada planet-planet. Dan bukan saja ada setiap planet ni ada bulan-bulan dia, ada asteroid, ada meteor dan sebagainya. Satu galaksi boleh lalu pada galaksi yang lain tanpa ada pelanggaran besar. It is a minute precision. Maka saintis mengatakan there is a design in our universe. Dan kalau alam kita ni ada corak, ada design, maksudnya apa? There must be a designer. So who is a designer? Who is the designer? Bagilah nama apa pun. You can put the name as maker, the producer, the creator, God, whatever. Dalam surah Isra surah nombor 17 ayat nombor 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, panggillah dengan nama Allah ataupun Ar-Rahman atau apa pun nama-nama yang paling baik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata tuan-tuan dan puan-puan, daripada pemahaman saya, bila kita mengkaji sains, kita pegang kepada sains, kita lihat kepada sains, kita mendalami sains, akan membawa kita lebih dekat kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri bila saya nak memeluk agama Islam dulu, keyakinan saya yakin Islam tu adalah agama benar, adalah tidak lain tidak bukan melalui ayat-ayat sains yang terdapat dalam Al-Quran. Dan semakin saya belajar, keyakinan ini semakin bertambah. Boleh faham maksud saya? Dan saya pernah berdialog dengan etis, bukan saja dekat Malaysia, termasuk di luar negara. Dan kadang-kadang saya nak beritahu tuan-tuan, puan-puan, ada antara etis ni sangat baik. Very nice, very good people. Walaupun dia tahu saya bukan saintis, dia tak hina saya. Dan bila saya berbincang dengan dia, saya explain kepada dia satu persatu, dia dengar dan dia kata, ya betul, okey, saya tak nampak, okey, yes, true. Dan kemudian dia nasihatkan kepada saya bagaimana nak bagi kuatkan lagi hujah yang saya nak bawa. Tak adalah dia terus nak terima Tuhan, tak adalah dia nak masuk Islam pada waktu itu. Tetapi at least kita tanya kepada yang ahli dalam bidang itu. Boleh faham maksud saya? Dan sikit lagi saya kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Bila kita jumpa dengan etis, jangan kita ada sikap kalau etis ni mesti jahat. Tak semestinya. Kadang-kadang ada orang agama pun yang jahat kan? Betul? So kalau kita jumpa etis, kita jumpa agnostik, setiap manusia ni ada yang baik, ada yang tak baik. Tapi kita depani mereka. Saya bagi satu dua contoh. Contoh yang satu saya nak bawa ni adalah, saya tak ingat dah berapa tahun, tapi lebih 10 tahun saya rasa. Masa tu saya ada program di Sri Lanka, di Colombo. So masa tengah tunggu dekat balai berlepas, okey, dekat departure hall, saya tengok ada satu couple mat saleh.
Dan sekejap, saya selalu lupa daripada Denmark ke Sweden, saya lupa Denmark ataupun Sweden, selalu confused. Tapi couple lelaki perempuan, saya duduk betul-betul depan mereka. Lepas tu saya pun mulalah bincang dengan mereka. Are you going to Colombo? Saya tanya. Memanglah tu departure hall pergi ke Colombo, mestilah dia pergi Colombo. Tapi kita start, dia kata yes. Lepas tu saya tanya dia, is it holidays or work? Dia kata we are going for holidays. Dia kata lah, we going for holidays. Lepas tu saya tanya dia kenapa? Dia kata we going there for surfing. Surfing? Saya terkejut. Because normally people go down under to Australia if they want to go surfing. So why you going to Sri Lanka for surfing? Dia kata they have very nice beaches over there. Oh, alright. Lepas tu dia tanya balik dengan saya, what about you? Why are you going to Sri Lanka? Lepas tu saya kata, I'm going there because I've got some talks to deliver. So dia pun tanya, what type of talk? Itu kita masuklah. We talk about religion. So we train the Muslims to learn other religion, to understand one another, bla 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 semua. Lepas tu saya tanya dia, are you Christian? Dia kata no, I'm an atheist. Yang perempuan tu katalah, I'm an atheist, dia kata. Lepas tu saya kata, what? Yang lelaki pun kata, yeah, we are both atheists. Saya kata, really? Dia kata, yes. You know something? Atheists will do good Muslims. Diorang terkejut. Because in order to become a Muslim, the declaration of faith is La ilaha illallah. Betul? So, when you become a Muslim, you start with there is no God. You empty yourself with all the false beliefs. Because today human beings have a lot of false beliefs in their mind. So you empty everything. La ilaha. There is no God. Except the true God. You only put in what is the truth. You remove everything, you empty everything from this rubbish and so on, all the false beliefs, empty everything, and you only put in what is the truth. Boleh faham maksud saya? Dan dari situ kita sambung lagi perbincangan. Dan saya bagi contoh lain. So masa pun tinggal lagi 3 minit saya rasa. Okey, so saya bagi satu lagi contoh lain. Kadang-kadang dalam talk saya ni, bila ada 6 Muslim dan sebagainya, saya akan tanya, siapa Islam angkat tangan, siapa Kristian angkat tangan, siapa Hindu angkat tangan, siapa Buddhis ataupun Chinese atau Taoist dan sebagainya angkat tangan, siapa Sikhism, siapa Bahai angkat tangan. Lalu saya akan tanya, is there any others? Lepas tu ada yang angkat tangan. Dan diorang kata, I'm an atheist. So saya kata, congratulations. Dia kata, why? Because you're already halfway to Islam. Dia kata, no. Yes. Because to be a Muslim, you say, La ilaha illallah. You say, there is no God except Almighty God. So as an atheist, you already say, La ilaha. Apa arti La ilaha? There is no God. So at least you already said La ilaha. You already said that. So you're already halfway. And my job is just to convince you the other half. Illallah. That's all. Boleh faham ke tuan-tuan dan perempuan? Boleh? Okey, tuan-tuan dan perempuan, saya sampaikan ini ikut kemampuan saya. Apa yang saya nak bagi tahu ialah kita ada satu agama yang begitu benar, yang begitu hebat, yang datang daripada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semakin kita mengkaji sains, semakin kita akan lihat kebesaran, kehebatan, kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlukan lebih ramai lagi orang-orang Islam yang mendalami pelbagai disiplin ilmu yang ada pada hari ini. Dan kalau kita lihat ulama-ulama besar dulu, mereka bukan saja ulama-ulama dalam bab-bab agama, tapi mereka juga adalah tokoh-tokoh yang hebat dalam bab-bab duniawi sekali. Benar atau tidak? Betul? Okey. Jadi setakat ini saja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya ada lakukan apa-apa salah ataupun silap, tegur saya ya, tegur, jangan biarkan, tegur saya. Jumpa saya sekejap lagi. Brother Shah, anda telah silap ini, dan insya-Allah saya cuba perbetulkan di masa-masa akan datang. Saya perbaiki diri saya balik. Tuan-tuan dan puan, semua yang baik datang daripada Allah SWT, dan saya sebagai manusia ada banyak kekurangan dan kelemahan. Saya mohon ampun dengan Allah SWT atas kesilapan kekurangan saya. Harap tuan-tuan dan puan boleh maafkan saya ya, insya-Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TQVM.